Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Zulhiana Surah Abdul Rahman dalam Berita Ringkas RTM. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan kebimbangan berikutan pengesanan 28 lagi kes baru jangkitan COVID-19 di negara ini semalam. Baginda menyeru semua rakyat memberi kerjasama penuh bagi membantu Kementerian Kesihatan menangani virus berkenaan. Rakyat juga dinasihat supaya patuh kepada panduan dan langkah pencegahan yang dikeluarkan bagi mengelak penularan COVID-19. Demikian menurut Datuk Pengelola Wijaya Diraja Istana Negara, Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin dalam satu kenyataan. Sementara itu, kejohanan antarabangsa badminton para Sepanyol 2020 yang dijadualkan berlangsung di Cartagena, Murcia pada 10 Mac ini dibatalkan. Ia susulan kebimbangan mengenai penularan wabak COVID-19. Menurut Persekutuan Badminton Dunia, keputusan itu dibuat oleh Persekutuan Badminton Sepanyol selepas menerima nasihat pihak berkuasa kesihatan Majlis Pembandaran Murcia. Evolusi penaitarafan pihak berkuasa tempatan PBT Pengerang kepada Majlis Pembandaran Pengerang MPP adalah selaras dengan aspirasi Kerajaan Johor dalam memberi perhatian kepada pembangunan secara holistik. Ia juga mencerminkan objektif MPP dalam menjadikan Pengerang sebagai sebuah bandar pintar. Menteri Besar Johor, Datuk Insinyur Hasni Mohamad berkata kemajuan dan pembangunan perlu seiring dengan potensi ekonomi dan penduduk sesebuah daerah. Dua kerabat terdekat keluarga Diraja Arab Saudi ditahan pengawal istana Diraja kerana disyaki mengkhianat. Mereka adalah adik kepada Raja Salman, putera Ahmad bin Abdul Aziz Al Saud dan anak saudara Raja yang juga bekas putera mahkota Muhammad bin Nayef bin Abdul Aziz Al Saud. Demikian menurut agensi berita Sputnik. Butiran penahanan masih belum diperoleh. Bola sepak. Ketua Jurulatih Melaka United Zainal Abidin Hassan mahu pasukan kendalian yang mengekalkan fokus dan rentak konsisten seperti yang ditunjukkan semasa menewaskan PDRM 3-1 dalam aksi Liga Super malam tadi. Menurutnya, tiga mata yang dikutip itu menjadi pembakar semangat untuk mencari kemenangan dalam aksi seterusnya bertemu Felda United pada Rabu ini di Stadium Tun Razak, Jengka. Sementara itu, jurulatih Terengganu FC 2, Roshadi Wahab masih enggan berpuas hati meskipun mencatat 2 kemenangan berturut-turut dalam aksi Liga Perdana. Baginya masih banyak kelemahan perlu diatasi sekiranya berhasrat untuk mencapai sasaran berada dalam kelompok 3 teratas Liga dan menjulang Piala Cabaran musim ini. Sekarang kita imbas berita-berita utama sepanjang minggu ini. Pelantikan Peguam Negara yang baru serta peletakan jawatan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM antara yang mewarnai berita dalam negara. Berkuat kuasa semalam, Hakim Mahkamah Persekutuan Tan Sri Idrus Harun dilantik sebagai Peguam Negara yang baru untuk tempoh 2 tahun. Sebelum itu, pada Isnin, Latifah Koya menyerahkan surat peletakan jawatan sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Di Johor, seramai 10 ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (Exco) mengangkat sumpah di hadapan Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. 6 daripadanya muka baru yang ditampilkan dalam kerajaan gabungan baru. Di Melaka, istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan angkat sumpah jawatan, taat setia serta sumpah simpan rahsia Ketua Menteri Melaka ke-12 yang sepatutnya diadakan semalam ditangguhkan ke Isnin. Turut ditangguhkan persidangan Dewan Rakyat. Persidangan yang sepatutnya berlangsung pada Isnin ini ditunda ke 18 Mei. Perkara itu dimaklumkan oleh Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Muhammad Arif Mat Yusof selepas menerima surat makluman berhubung permohonan tarikh baru yang ditandatangani Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Selain politik, berita mengenai wabak COVID-19 turut mendapat liputan meluas sepanjang minggu ini. Bagi membendung penularan wabak maut itu, Malaysia memutuskan untuk menyekat sementara kemasukan semua pelawat yang berada atau pernah berkunjung ke beberapa bandar atau wilayah di Itali, Jepun dan Iran dalam tempoh 14 hari sebelum ketibaan di Malaysia. Tidak ketinggalan keputusan Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2019. Keputusan peperiksaan tahun lalu menyaksikan pencapaian lebih baik dengan grade purata nasional GPN 4.86 berbanding 4.89 pada 2018.
Akhir sekali, berita baik buat rakyat Malaysia apabila kerajaan mengumumkan penurunan harga runcit petrol dan diesel. Berkuat kuasa hari ini sehingga 13 Mac, harga runcit petrol RON95 turun 19 sen kepada RM1.89 seliter. Harga RON97 turun 21 sen kepada RM2.19 seliter. Manakala harga runcit diesel turun 17 sen kepada RM1.96 seliter. Sekian berita disunting oleh Mas Niza Awang Kecil dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Sayangi Malaysiaku.